lagi jenazah MH17 tiba di tanah air. Kumpulan ketiga jenazah tiba 30 Ogos. Dasar luar Malaysia sokong apa yang betul. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Berita Nasional 8 malam edisi 24 Ogos bersama saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Suasana sedih dan pilu menyelubungi perkarangan kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA apabila keranda dilitupi jalur gemilang kelihatan sebaik pintu pesawat dibuka tepat jam 8.32 pagi tadi. 3 lagi jenazah tragedi MH17 tiba di Malaysia hari ini dengan 2 daripadanya diberi penghormatan negara. Hadirin termasuk kenamaan, pegawai kerajaan dan waris cuba melawan rasa sebab serta tidak dapat menyembunyikan perasaan sedih terutama ketika keranda jenazah dan bekas khas berisi abu mayat mula diturunkan dari pesawat itu dan diusung serta dibawa ke dalam 2 kenderaan jenazah. Jenazah pertama yang dibawa turun adalah Allahyarham Muhammad Ghaffar diikuti Abu Mendiang Eng. Identiti jenazah ketiga yang tidak mengikuti istiadat penghormatan tidak didedahkan atas permintaan keluarga. Berada di Kompleks Bunga Raya, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai dan beberapa Menteri Kabinet. Selain waris dan keluarga, turut dilihat hadir adalah sekumpulan anak kapal MAS, anggota keluarga serta waris penumpang pesawat MH370 yang hilang pada 8 Mac lalu. Sebaik sahaja kedua-dua pintu kenderaan jenazah ditutup, pengerusi majlis membuat pengumuman kepada hadirin untuk bertafakur. Suasana semakin sebab apabila kenderaan jenazah mulai bergerak untuk meninggalkan kawasan Kompleks Bunga Raya KLIA. Sementara itu, seluruh negara juga bertafakur selama 1 minit mulai 8.41 pagi sebagai tanda penghormatan terhadap mangsa tragedi MH17. Suasana muram, sayu serta hibah seperti yang berlaku pada Jumaat lalu menyelubungi istiadat penghormatan tentera pagi tadi. Selain waris dan keluarga, turut kelihatan dengan wajah muram ialah sekumpulan anak kapal MAS. Seramai 190 anggota daripada 12 Brigade Infanteri Malaysia terlibat dalam istiadat penghormatan ini. Dalam pada itu, kru MAS yang bertugas di kaunter daftar masuk KLIA turut bertafakur selama 1 minit sebagai tanda menghormati jenazah. Meskipun tiada pengumuman rasmi di terminal KLIA itu, kru yang bertugas tetap menunaikan tanggungjawab untuk bertafakur, bukti simpati dan sedih serta semangat setiakawan kepada rakan sekerja yang menjadi mangsa MH17. Allahyarham Muhammad Ghaffar Abu Bakar berusia 54 tahun adalah penyelia penerbangan kabin MAS MH17. Berasal dari kampung Seri Tanjung, Masjid Tanah Melaka, Muhammad Ghaffar sudah 35 tahun berkhidmat dengan MAS. Beliau meninggalkan isteri Normi Abdullah 54 tahun dan 3 orang anak, Saimah Baizura 29 tahun, Amar Sharif 25 tahun dan Afi Hazim 14 tahun. Menurut Ibu Allahyarham Maimun Sarpan, Muhammad Ghaffar sempat pulang ke rumah menemui anak-anaknya pada awal Ramadan dan sempat berbuka puasa bersama-sama sebelum Allahyarham ke Amsterdam dan terbabit dalam nahas 17 Julai lalu. Syiing pula berusia 33 tahun berasal dari Muar Johor. Bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah UMS sejak September 2011. Mendiang ke Belgium pada 5 Julai untuk menghadiri satu persidangan di University of Antwerp, Belgium sebagai pembentang kertas kerja. Mendiang ditemani anak dan adik perempuannya Lee Jian Han 13 bulan dan Elizabeth Ng Lai Ti 30 tahun. Syiing sepatutnya kembali bertugas pada 21 Julai lalu meninggalkan suami Lee Wee Wing 35 tahun.
Bekas abu yang membawa mendiang Eng Shi Ying, seorang lagi mangsa tragedi MH17 yang dibawa pulang ke tanah air dalam kumpulan kedua hari ini selamat tiba di pusat Chow En Bereavement Ceras. Kenderaan jenazah yang membawa bekas abu pensyarah Universiti Malaysia Sabah itu tiba kira-kira pukul 9.40 pagi tadi. Sebaik tiba, bekas abu mendiang Eng dibawa keluar dari kenderaan jenazah oleh suaminya, Lieutenant Commander Lee Wee Weng, Pegawai Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Pengurus Besar Komunikasi Korporat dan Pemasaran Pusat Xiao En, Selitan berkata, abu mendiang Eng akan disimpan bersama abu adik perempuannya, mendiang Elizabeth Eng Laiti yang tiba dalam kumpulan pertama Jumaat lepas. Kedua-duanya ditempatkan di pusat berkenaan buat sementara waktu sehingga jenazah anak mendiang Eng iaitu Lee Jian Han, 13 bulan, yang turut terkorban dalam tragedi MH17 dibawa pulang ke tanah air. Terdahulu, anggota keluarga dan kenalan rapat, kaki tangan pusat berkenaan serta sukarelawan memberi penghormatan sebelum diakhiri upacara sembahyang ringkas yang dihadiri kira-kira 20 ahli keluarga dan sahabat handai. Sejak diberitahu pakciknya salah seorang yang meninggal dunia, beliau memasang niat untuk mengusung jenazah saudaranya itu. Itulah luahan Lance Corporal Muhammad Sadiq Zakaria, antara 190 anggota daripada 12 Brigade Infanteri Regimen Askar Melayu Diraja RAMD yang terlibat dalam istiadat penghormatan jenazah MH17 di Kompleks Bunga Raya KLIA. Anggota tentera daripada unit istiadat RMD itu berkata ia juga merupakan jasa terakhir yang boleh disumbangkan kepada keluarga penyelia penerbangan Allahyarham Muhammad Ghaffar Abu Bakar meskipun beliau tidak begitu rapat dengan Allahyarham. Demi tugas dan tidak mahu mencacat istiadat, Lance Corporal Muhammad Sadiq menggagahkan diri menahan sebab mengusung jenazah bapa saudara pupunya itu kerana tidak mahu mencacatkan perjalanan istiadat penghormatan jenazah tragedi MH17. Ketika ditemui selepas istiadat itu, Lance Corporal Muhammad Sadiq berkata beliau berulang kali mengingatkan diri bahawa kegagalan menahan diri akan menghilangkan kepercayaan kepadanya, memandangkan beliau sendiri membuat permohonan supaya dibenarkan untuk mengusung keranda Allahyarham. Tambahnya, Allahyarham Muhammad Ghaffar bersaudara dengan ibunya Baria Osman dan pernah bersekolah agama dengan bapanya Zakaria Abdul Rahim dan juga rakan sekolah bapa saudaranya Kabir Osman. Saya sebagai orang kata apa anak buah, saya rasa tanggungjawab untuk terlibat, membantu dan menyambut jenazah tu antara orang yang pertama yang sambut keranda jenazah tu. Mana memang minta untuk ditugaskan? Ya, saya minta. Family sendiri pun dah bagi support kat saya. Family sendiri pun dah tahu saya pun akan terlibat dengan majlis istiadat mengusung mangsa tragedi MH17 ni. Jadi saya secara tak langsung saya ingin penglibatan diri saya untuk angkat sini keranda jenazah. Beliau telah memikirkan bagaimanakah perasaannya apabila mengusung jenazah Allahyarham Muhammad Ghaffar, sedangkan beliau sendiri berasa sedih apabila mengusung jenazah yang tidak dikenalinya. Pada hari Perkabungan Negara Jumaat lepas, Lance Corporal Muhammad Sadiq bertugas mengusung keranda Fu Ming Lee. Dalam pada itu, suasana sedih dan pilu menyelubungi perkarangan kediaman jenazah penyelia penerbangan MH17 Muhammad Ghaffar Abu Bakar di Taman Bukit Indah, Ampang, Selangor. Jenazah Allahyarham tiba di kediamannya tepat jam 9.50 pagi dari Kompleks Bunga Raya KLIA disambut tangisan ahli keluarga termasuk isteri dan 3 anaknya. Jenazah kemudiannya disolatkan oleh jemaah qaryah dan ahli keluarga. Jenazah Allahyarham Muhammad Ghaffar seterusnya dibawa ke Masjid Bukit Indah untuk disolatkan sekali lagi oleh jemaah di sekitar Bukit Indah. Ribuan jemaah hadir di masjid berkenaan menunaikan solat jenazah diimamkan Imam 2 Masjid Negeri Shah Alam Ustaz Muhammad Hatta Ahmad. Selesai solat, jenazah Allahyarham dibawa keluar dari masjid oleh sekumpulan pramugara MAS yang kesemuanya adalah rakan sekerja Allahyarham dan terus menuju ke tanah perkuburan Islam Mukim Ampang 1 untuk dikebumikan. Pada masa sama, perjalanan menuju ke tanah perkuburan berkenaan diratapi oleh orang ramai, kebanyakannya kenalan dan sahabat yang mengenali Allahyarham.
dia bersikap fatherly. Sifat dia tu very fatherly, yang kru suka dia, kru senang bekerja dengan dia. Macam mungkin sebab anak dia 3-4 orang, jadi dia selesa bawa karakter sebagai bapa. Jadi dia tempat kru mengadu masalah semua. Pasal kerja memang dedikasi. Dan dia warak antara anak kapal yang pertama menunaikan haji. Dia merupakan seorang yang tidak lupa meninggalkan solat. Begitu warak. And saya dapat tahu memang arwah ni kalau ada kelapangan akan sentiasa bersama dengan karya di Masjid Bukit Indah. And saya rasa macam saya cakap tadi lah, ramai orang akan kehilangan arwah, dan saya doakan semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Ya. Majlis Pembumian Allahyarham Muhammad Ghaffar Abu Bakar yang dihadiri kira-kira 700 orang berakhir pukul 12 tengah hari. Turut hadir Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari. Bekas khas Abu Mendiang Lee Hui Ping selamat disemadikan di Taman Peringatan Nirvana Nilai Negeri Sembilan jam 12 tengah hari tadi. Lee Hui Ping salah seorang anak kapal yang terkorban dalam nahas pesawat MH17 dan merupakan antara jenazah terawal dibawa pulang ke Malaysia pada 22 Ogos lalu. Abu milik Hui Ping disimpan selama 2 hari bagi memberi peluang keluarga dan rakan membuat penghormatan terakhir di kediamannya yang terletak di Subang Jaya sebelum disemadikan di Taman Peringatan Nirvana Negeri Sembilan tengah hari tadi. Bekas Abu yang dilitupi jalur gemilang di pangku suami mendiang Wong Kin Wah dibawa masuk ke bilik simpanan Abu mengikut upacara keagamaan dan penghormatan terakhir mengikut agama Buddha. Upacara terakhir penyimpanan Abu disertai oleh ahli keluarga, sanak saudara, sahabat handai dan beberapa pegawai dari MAS serta upacara tersebut tamat pada jam 12 tengah hari. Mendiang Hui Ping yang berusia 42 tahun meninggalkan suaminya Wong Kin Wah 45 tahun dan 3 orang anak Wong Rui Ki 13 tahun, Wong Hong Kai 10 tahun dan Wong Shen Kai 2 tahun. Jenazah satu lagi anak kapal yang juga tiba Jumaat lepas, mendiang Chong Yi Peng, juga selamat disemadikan di Paradise Memorial Park, Cemor, Perak hari ini. Kira-kira 200 orang termasuk anggota keluarga dan kenalannya hadir ke upacara penghormatan terakhir mendiang yang beragama Kristian. Turut kelihatan 3 abang mendiang, namun ibu dan bapa mendiang tidak hadir pada upacara hari ini. Tangisan anggota keluarga menyelubungi tapak persemadian sebaik bermulanya upacara pada jam 2.45 petang. Mendiang Yi Peng merupakan anak bongsu daripada 5 adik-beradik. Mendiang merupakan antara 20 jenazah pertama yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Jumaat lalu. Satu lagi mangsa terbaru warga Malaysia dalam tragedi pesawat MH17 dikenal pasti menjadikan jumlah keseluruhan kepada 31. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leow Tiong Lai memaklumkan kerajaan sedang mengatur untuk membawa balik kumpulan ketiga jenazah mangsa MH17 pada 30 Ogos. Beliau memberitahu kepada pemberita di Kompleks Bunga Raya, ditanya sama ada usaha membawa pulang ke semua warga Malaysia boleh dilakukan sebelum Hari Malaysia pada 16 September. Datuk Seri Leow berkata ia masih tidak dapat disahkan lagi kerana perlu mendapat pelepasan daripada pihak Belanda. Hari ini kumpulan kedua melibatkan 3 mangsa tragedi tiba di tanah air dan 2 daripadanya diberi penghormatan terakhir. Bagaimanapun, 1 jenazah yang dibawa balik hari ini tidak mengikuti istiadat atas permintaan keluarga yang mahukan privasi. Datuk Seri Leow berkata kerajaan menghormati permintaan waris dan keluarga yang mahukan privasi dan tidak terlibat dalam istiadat penghormatan. Keluarga mangsa seorang lagi jenazah yang terlibat dalam tragedi MH17 iaitu Allahyarham Nur Rahimah Muhammad Nur melahirkan rasa syukur jenazah Allahyarham selamat dikebumikan. Mewakili keluarganya, suami Allahyarham Polly Tunier melahirkan penghargaan kepada semua yang terlibat yang menguruskan segalanya sejak awal lagi sehinggalah jenazah isterinya itu tiba di Malaysia dari Amsterdam Jumaat lalu. First, the government for the manner
in which my spouse was treated with such dignity, with such respect. Secondly, I would like to thank MAS for the treatment they have extended to us. It was with great respect, great sensitivity, and we are very grateful for that. And the state of Perak. Also, we would like to thank the state of Perak, the authorities, for the same thing, the way they have treated my spouse first and ourselves was extremely respectful, and we are also grateful for that. Sementara itu, bagi anak Al-Raham N. Rahimah 29 tahun, walaupun pedih mengenangkan ibunya telah pergi buat selama-lamanya, namun beliau menganggap hikmah di sebalik tragedi itu memberinya peluang untuk mengenali lebih rapat ahli keluarga arwah ibunya. It was also a relief, just so everybody knows, that to have my mother's body back. We were very grateful that my mother's body has been found, and now we feel that we have closure, that she is where she's supposed to be. She is in our family's graveyard in Ipoh, and we feel lucky, very lucky about that. Very grateful for that. Ipolit dan N ditemui wartawan dalam satu sidang media tertutup di Ipoh, Perak hari ini. Ditanya mengenai adik lelakinya Johan Ipolit Tunia yang tidak menghadiri majlis pengebumian ibu mereka, menurut N, adiknya masih tidak dapat menerima apa yang terjadi kepada ibunya. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melahirkan rasa bangga terhadap penyatuan rakyat dalam menghadapi saat-saat duka. Menurutnya, tahun 2014 merupakan pengalaman paling luar biasa bagi Malaysia dengan dua kejadian iaitu kehilangan MH370 yang masih belum ditemui sejak 8 Mac lalu dan Jumaat lepas menyambut ketibaan jenazah MH17. It is safe to say that 2014 has been one of the most extraordinary years in our nation's history. Here we felt sorrow and grief for the people who lost their lives and for the families who mourned them. But I think many of us also felt a sense of pride. Pride that during our most difficult times, Malaysians united in public prayer, in memorial, in goodwill, and in efforts to find and bring home the victims of MH370 and MH17. Perdana Menteri berucap pada sidang kemuncak pemimpin pelajar Malaysia 2014 anjuran Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia di United Kingdom dan Aya UKEC kali ke-8 di Ibu Negara. Terima kasih, tahniah dan syabas. Ya, itu reaksi Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik di atas peranan yang dimainkan oleh RTM dan seluruh warga media dalam memberikan litupan secara langsung istiadat sambutan jenazah-jenazah mangsa MH17 serta kerjasama orang ramai. Saya dapat perhatikan melalui RTM dan juga bernama dan juga rakan-rakan televisyen lain seperti media perdana, semuanya telah memberikan kerjasama yang baik, memberikan yang terbaik. Yang pentingnya untuk menggerakkan bukan saja rakyat dari segi fizikalnya. Kalau diminta memberhentikan kenderaan, mereka memberhentikan kenderaan. Berhenti berjalan di tempat-tempat yang sibuk, seperti di CIQ, mereka berhenti berjalan. Tapi yang lebih penting bukan soal memberhentikan fizikal kita, tubuh badan kita, tetapi menggerakkan hati. Dan ketika mereka berhenti, saya percaya bahawa dapat dilihat keikhlasan seluruh rakyat Malaysia.
Jelas beliau sokongan padu rakyat Malaysia dalam memberi penghormatan dan sokongan kepada semua mangsa melambangkan betapa rakyat Malaysia mampu bersatu hati dan bersama-sama merasai kesedihan dalam menzahirkan rasa simpati terhadap tragedi MH17. Ia sedikit sebanyak memberi semangat kepada keluarga mangsa bahawa rakyat Malaysia turut bersama mereka dalam menghadapi dugaan tersebut. Datuk Seri Syabri ditemui ketika menziarahi bekas editor bernama Ali Mamat di Dungun, Terengganu yang terlantar uzur sejak 2 tahun lalu. Tuduhan tidak bertanggungjawab serta tidak berperi kemanusiaan dengan cuba melaga-lagakan keluarga mangsa tragedi MH17 dengan lahat datu diselar Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Sehubungan itu, pihak yang berbuat demikian perlu menghentikan tuduhan terbabit. Di lahat datu, pingat kedaulatan negara diwujudkan khas untuk wira-wira kita. Ia direka khas oleh Perdana Menteri. Saya terlibat secara langsung. Cara bagaimana kita menguruskan jenazah mereka yang terkorban. Kita dengan keluarga yang pada ketika itu diselibungi dengan kesedihan. Saya sendiri turun berjumpa dengan mereka. Jadi mereka yang nak cuba menggembar-gemburkan isu ini sekarang berkaitan dengan MH17, saya nak dengan penjelasan saya hari ini dihentikan. Ditemui dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Ipoh Timur, pihak terbabit perlu menyokong keputusan kerajaan mengadakan istiadat penghormatan jenazah MH17. Dalam masa yang sama, beliau turut menjawab pertikaian dakwaan yang dibuat bahawa anggota tentera diperlakukan sebagai hamba. Mereka penghormatan untuk bersama-sama dalam istiadat. Ini satu kenyataan yang saya tengok orang tentera pun akan marah. Kerana bagi mereka bangga. Apabila kita tengok isi 725 kita, bila tengok Charlie 13 kita, satu dunia memperhatikan bagaimana tertibnya ahli anggota ATM kita. Saya cukup yakin bahawa ahli anggota kita rasa begitu bangga. Tetapi suara seorang dua ni yang nak cakap benda macam gini, saya rasa jangan endahkan. Mungkin dia ada kekosongan dalam jiwa dia sendiri. Tetapi seorang dua tak akan menentukan maruah Angkatan Tentera Malaysia. Leka dan anyaman mengkuang, produk warisan Melayu yang takkan hilang ditelan zaman. Laporannya seketika nanti.
Langkah Khazanah Nasional Berhad mengumumkan pengambil alihan sepenuhnya saham Malaysia Airlines adalah tepat demi kelangsungan syarikat penerbangan negara itu. Ini kerana penswastaan MAS membolehkan Khazanah menyusun semula operasi syarikat tersebut secara menyeluruh dan tidak terhad kepada penstrukturan kewangan sahaja. Menurut pensyarah Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, nama MAS sinonim dengan Malaysia. Sejarah MAS bermula dengan lambang harimau dan kemudiannya ditukarkan kepada lambang WOW, kini dikenali serata dunia. Airline tersebut telah terbang lebih lama daripada kewujudan negara kita. Takkan kita nak biarkan sesuatu yang menjadi corpse of the nation, simbol lambang kebanggaan negara ini menjadi milik orang lain. Maka apa yang dilakukan oleh Khazanah Nasional merupakan satu tindakan yang begitu tepat. Beliau turut menegaskan usaha untuk menyelamatkan MAS akan berjaya hanya setelah mengenal pasti barang yang perlu dibuang. Orang mengatakan bahawasanya apa yang dilakukan oleh Khazanah ketika ini hanyalah sekadar menukar kulit buku. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini adalah penstrukturan secara menyeluruh ataupun dipanggil holistik. Jelasnya, kerjasama serta komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam operasi MAS sama ada secara langsung atau tidak sangat penting untuk menjadikan MAS sebagai entiti yang mantap. Ringgit dijangka diniagakan antara 3.15 hingga 3.20 berbanding dolar Amerika minggu depan. Pengurus kanan untuk bond dan penyelidikan ekonomi Hong Leong Bank, Chung Yin Peng berkata, pasaran bakal dipacu dolar Amerika berikutan pengeluaran data utama ekonomi. Ini termasuk anggaran kedua keluaran dalam negara kasar dan tempahan barangan tahan lama suku kedua. Pasaran berhati-hati menjelang ucapan pengerusi Rizab Persekutuan Janet Yellen di Perhimpunan Tahunan Pegawai Bank Pusat di Jackson Hole, Wyoming pada Jumaat. Faktor domestik pula dijangka tidak memberi pengaruh besar kepada pasaran. Pada Jumaat, ringgit merosot kepada 3.160 bagi setiap dolar Amerika berbanding 3.153 Jumaat lepas. Ia juga mengakhiri minggu ini keseluruhannya lebih tinggi berbanding mata wang utama lain. Speaker DUN Kelantan Dato' Abdullah Yaakob mengumumkan kekosongan kerusi DUN Pengkalan Kubur berikutan kematian penyandangnya, Allahyarham Dato' Nur Zahidi Omar. Serentak dengan itu, satu surat rasmi akan dihantar kepada pengerusi SPR untuk memaklumkan perkara itu. Sebelum ini, beliau sudah menerima sijil kematian daripada Setiausaha UMNO Negeri Dato' Alwi Cik Ahmad yang telah memaklumkan kekosongan itu kepadanya. Hari ini, pegawai daripada SPR Negeri akan datang ambil sendiri surat ini. Dan apabila surat ini diterima oleh pihak SPR akan mengadakan mesyuarat mereka dan mereka akan tentukan bila tarikh penamaan calon dan bila tarikh pembuangan undi. Penyerahan notis adalah mengikut perkara 46/5 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri yang perlu memaklumkan kekosongan kerusi DUN kepada SPR supaya pilihan raya kecil dapat diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh kekosongan. Allahyarham Dato' Nur Zahidi, 57 tahun, meninggal dunia akibat kanser hati Rabu lepas, merupakan adun Pengkalan Kubur selama 3 penggal. Dalam pada itu, Barisan Nasional BN Kelantan meminta semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi mengenai calon yang bakal diletakkan pada pilihan raya kecil DUN Pengkalan Kubur Tumpat. Pengerusi BN Kelantan Datuk Seri Muzaffar Mahmud berkata masih terlalu awal untuk memperkatakan soal calon. Sebaliknya, apa yang penting merapatkan hubungan dalam kalangan ahli khususnya di peringkat akar umbi. Datuk Seri Muzaffar meminta sesiapa pun calon yang diumumkan pimpinan tertinggi bagi bertanding pada PRK DUN Pengkalan Kubur itu nanti diterima semua pihak. Calon ni susah untuk kita buat spekulasi lah, ya, kerana banyak pertimbangan. Akhirnya Presiden Parti yang menentukannya. Apapun kita angkat, yang pertama, apa kita akan angkat sudah pasti. Yang keduanya Presiden Parti akan menentukan. Yang ketiganya kita kena akur.
Dasar luar Malaysia adalah berdasarkan prinsip iaitu menyokong apa yang betul dan menolak apa yang tidak betul. Dan berdasarkan prinsip itulah Malaysia tidak terbeban untuk memilih antara Amerika Syarikat atau China. Bagi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, berdasarkan dasar itu Malaysia tidak sewenang-wenangnya boleh memilih kerana setiap negara punyai kekuatan masing-masing. Datuk Seri Najib menjelaskan pendirian Malaysia itu semasa sesi soal jawab dengan pemimpin perwakilan pelajar mengenai dasar luar Malaysia di sidang kemuncak pemimpin pelajar Malaysia 2014 anjuran Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia di United Kingdom dan Ira UKEC kali ke-8 di Ibu Negara. What we need to do is to ensure principle. Our foreign policy is based on principle. So what is right, we support. What is not right, then Malaysia will defer and Malaysia will make our own decision. So, mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata Amerika Syarikat mempunyai kekuatan seperti pasaran luas, teknologi, inovasi, beberapa institusi pendidikan terbaik di dunia dan sebagai kuasa besar dunia. Begitu juga China. Malaysia telah pun menjalin hubungan erat selama 40 tahun dengan republik berkenaan dan banyak manfaat telah diperolehi negara sepanjang tempoh itu. Felda perlu mengorak langkah untuk menjadi kuasa besar ekonomi bagi menjana keuntungan lebih besar untuk faedah kepada penerokanya. Datuk Seri Najib berkata strategi di bawah fasa kedua Felda itu perlu dilaksanakan tanpa melupakan fasa pertamanya. Intipati fasa kedua tanpa melupakan fasa pertama. Jangan lupa political powerhouse tu. Political powerhouse yang disebut ulang kali oleh Tan Sri Isa tadi. Sampai dia kata kalau tak sokong Felda tak masuk Alkal, dia kata. Saya setuju 100%. Tak masuk akal. Kalau nak kira untungnya, nak kira budinya, nak kira manfaatnya, memang tak terbilang. Saya tak fikir generasi pertama hari ini boleh bayangkan keadaan hari ini setelah beberapa tahun dalam Felda, bagaimana keadaan mereka sudah berubah daripada dulu sekarang, masa sudah dapat kita lihat perubahan yang amat besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tanpa kita lupakan bahawa Felda akan terus jadi political powerhouse, kita nak Felda jadi economic powerhouse pula. Perdana Menteri berucap ketika merasmikan sambutan Hari Peneroka Felda Kebangsaan dan Majlis Hari Raya 2014 di Stadium Jasin. Katanya Felda tidak boleh kekal dengan keadaan dan perancangan yang dahulu. Di bawah strategi fasa kedua, sudah tiba masanya Felda yang mencapai 58 tahun usianya penubuhan tampil dengan strategi dan objektif baru untuk menjadi komuniti yang lebih berjaya dan hebat. Pelbagai langkah telah dilaksanakan Felda untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup penerokanya. Antaranya termasuk menyenaraikan Felda Global Ventures di pasaran saham untuk meraih sumber modal tambahan dan faedah kepada peneroka. Sementara itu, Felda Mata Air Perlis dinobatkan sebagai juara anugerah keceriaan Kampung Felda AKKF dan membawa pulang RM1 juta sempena sambutan Hari Peneroka Felda peringkat kebangsaan di Stadium Jasin, Melaka. Anugerah tersebut disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Felda Mata Air menggunakan tema Desa Harum Manis dalam penyertaan AKKF tahun ini dengan meletakkan replika mempelam harum manis di beberapa lokasi di Felda tersebut sebagai daya tarikan atau ikon Felda berkenaan. Felda tersebut mempunyai 8.1 hektar ladang tanaman harum manis yang diusahakan 22 peneroka dengan setiap keluarga memperoleh pendapatan RM90,000 setahun. Menurut pengurus rancangan Felda Mata Air, Muhammad Ma'ruf Sanusi, anugerah tersebut amat bermakna kepada 249 keluarga peneroka Felda itu dan merupakan penghargaan tertinggi kepada usaha penerokanya. Kami bersedia 7 tahun turut-turut. Jadi kali ini kita tambah dengan inovasi-inovasi baru. Ada 3 inovasi. Satu projek madu kelulut,
kedua harum manis, ketiga rebus madu lah. Itu yang menguatkan kami untuk memenanginya. Wang yang diperoleh hasil kemenangan itu akan dibahagikan sebanyak RM1,000 kepada setiap keluarga peneroka Felda Mata Air. Sebagai sebuah negara yang semakin moden, semua bidang pendidikan juga berkembang selari dengan arus berkenaan. Serentak dengan itu, Kementerian Pendidikan meneliti kandungan mata pelajaran sejarah yang perlu diangkat menjadi inspirasi bagi pembangunan bidang-bidang lain. Peranan berkenaan perlu dimainkan pengurusan universiti dalam menerapkan program-program yang membolehkan para pelajar menghargai sejarah negara. Timbalan Perdana Menteri mahu pengukuhan dan peningkatan dibuat termasuk dalam program sains sosial juga seni liberal sedia ada atau memperkenal program berkaitan yang baru seperti falsafah. While history is already a compulsory subject for students of social sciences, however, very often historians or history teachers the subject as a subject of the past. About the past and of course for the past. Consequently, history is not perceived as having values in the current fast-moving, dynamic and vibrant society. And thus students, for example, do not see the future of the subject. And for this reason, there is a need for reviewing and reorienting the pedagogy of the subject into a live subject with an approach that emphasizes on the grand statement that the future lies in the past. Beliau berucap merasmikan persidangan Persatuan Antarabangsa Sejarawan Asia IAHA di Alustar Kedah. Dalam ucapannya, Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan berkata, pihak kementerian bakal membangunkan jambatan sains sosial bersama mata pelajaran sains teras dan tulen di sekolah-sekolah dan universiti. Pada masa sama turut menyediakan rangka kerja tadbir urus yang lebih luas untuk sumbangan yang lebih kukuh daripada sains sosial tertakluk yang pasti termasuk sejarah. Cadangan penumbuhan Akademi Sains Sosial akan dipercepat. Kawasan pesisiran sungai dan pantai Terengganu cukup kaya dengan tumbuhan pohon nipah dan mengkuang dan ini memberikan manfaat kepada penduduk untuk menghasilkan produk kraft. Ya, jika sebelum ini mengkuang dan juga nipah hanya diusahakan sebagai kraft warisan, kini hasil rimba itu menjadi produk hiliran dalam pelbagai bentuk. Kampung Pengkalan Gelap dalam daerah Setiu Terengganu terkenal dengan perusahaan membuat lekar. Daerah itu yang subur dengan pohon nipah memudahkan penduduk setempat mengusahakan kraft warisan ini. Lekar dahulunya peralatan wajib ada di setiap rumah masyarakat Melayu. Diguna sebagai pelapik periuk dan kuali, kini kegunaannya dipelbagaikan. Zaman sekarang ni dia buat hantaran, buat buah bunga, buat letak buah, semua. Sekarang ni lekar duduk di ruang tamu dah. Tak ada cuak dapur lagi dah. Untuk membuat lekar, hanya lidi daripada pohon nipah paling sesuai kerana mudah dilentur ketika menganyam serta tidak dimakan bubuk. Dan siapa sangka, kraft warisan ini yang mengguna lidi nipah sepenuhnya boleh bertahan berbelas tahun lamanya. Kita ambil dari pokok dia, terus kita merauk apa sebab, terus kita anyam. Dia tak payah rebus, tak payah rendang, tak payah apa. Jika Kampung Pengkalan Gelap Setiu terkenal dengan pembuatan lekar, Ru Rendang Marang pula tersohor dengan produk anyaman mengkuang. Asmah Ismail di antara pengusaha paling aktif dalam daerah ini. Giat menghasilkan produk giliran seperti dompet, bekas serbaguna, sarung iPad dan tikar mengkuang. Asmah tampil dengan produk baru berupa bunga tulip. Kita secara spontan lah. Saya kata ni boleh kita ubah cara elah nak buat letak telur boleh, nak buat letak bunga. Itu saya cuba buat. Cuba buat jualan okeylah. Anyaman berbentuk bunga tulip ini hanya menggunakan selai daun mengkuang. Dalam sehari, Asmah mampu menyiapkan sebanyak 50 kuntum. Walaupun belum diketahui umum, hasil kerja tangan Asmah telah mendapat tempahan untuk majlis kerja kahwin. Bagi yang meminati produk kraft hasil rimba, anda boleh mendapatkannya di promosi kraft Malaysia Wan Ganu yang sedang berlangsung di Tapak Karnival Jalan Padang, Bandar Cukai, Kemaman.
Generasi muda hari ini digesa bersatu dalam mengembalikan kegemilangan Nusantara di mata dunia. Ini penting kerana mereka bakal menjadi pelapis pemimpin negara di masa depan. Menurut Penasihat Hal Ehwal Sosial dan Kebudayaan kepada Kerajaan Tan Sri Dr. Rais Yatim, generasi muda juga disifatkan sebagai penggerak bagi mengekalkan identiti dan budaya Nusantara. Nusantara adalah kawasan geopolitik yang penting bagi masyarakat ASEAN. Oleh itu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan Selatan Thai yang dijalinkan dengan bahasa sebagai tulang belakang budayanya perlu mencari jalan supaya budaya Nusantara itu tidak pupus. Jika tidak, kita lama-kelamaan akan disusutkan oleh nisbah pancaran budaya luaran sehingga identiti Nusantara itu hapus dari amalan. Tambah beliau, anak muda hari ini juga harus mempunyai tapisan pegangan budaya yang kuat bagi menghakis budaya negatif yang boleh mencemarkan identiti Nusantara. Tan Sri Dr. Rais berucap ketika membentangkan kertas kerja di Kem Kepimpinan Nusantara 2014 sempena sambutan ulang tahun Hari Kemerdekaan ke-57, Hari Penubuhan Malaysia ke-51 serta Hari Kemerdekaan Indonesia ke-69. Program tersebut berlangsung dari 23 hingga 27 Ogos dan dianjurkan bersama Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Institut Perkembangan Minda Malaysia dan Institut Pembangunan Kepimpinan Universiti Indonesia. Maka kita di Usaha mencari pesawat MAS MH370 yang hilang sejak 8 Mac lalu tetap diberi perhatian serius seperti mana usaha keras yang dilakukan terhadap pesawat MH17 ketika ini. Kementerian Pengangkutan dalam satu kenyataan memberi jaminan kepada ahli keluarga dan penumpang MH370 komitmen berterusan akan dilaksanakan untuk mencari pesawat berkenaan. Menurut Menterinya Datuk Seri Liew Tiong Lai, beliau sendiri akan berada di Australia mulai esok. Ia bagi menghadiri satu siri mesyuarat kemuncak 3 penjuru yang disertai oleh Timbalan Perdana Menteri Australia Warren Truss dan rakan sejawatannya daripada China. Kerajaan Malaysia juga dijangka menandatangani satu memorandum persefahaman MOU mengenai kerjasama di antara Malaysia dan Australia diperkukuhkan lagi bagi mencari MH370 sehingga ia ditemui. Keganasan di Gaza. Sebuah video amatur memaparkan saat sebuah apartmen runtuh di Gaza akibat dibedil peluru berpandu rejim Israel. Video berkenaan menunjukkan berbola api besar meletus selepas serangan peluru berpandu ke atas Menara Zafer setinggi 12 tingkat. Pihak tentera rejim Israel berkata serangan peluru berpandu disasarkan ke atas bilik operasi Hamas yang beroperasi di bangunan tersebut. Bagaimanapun, mereka tidak menerangkan kenapa bangunan dengan 44 unit apartmen itu dibedil. Menurut polis Gaza, amaran peluru berpandu telah dibunyikan 5 minit sebelum kejadian bagi membolehkan penghuni apartmen berkenaan menyelamatkan diri. Walau bagaimanapun, menurut pihak Hospital Gaza, 22 orang cedera termasuk 11 kanak-kanak dan 5 wanita akibat kejadian berkenaan. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, lebih 100,000 penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal sementara lebih 17,000 rumah musnah sejak serangan yang dilakukan Zionis. Bagaimanapun, serangan peluru berpandu semalam itu adalah kejadian pertama kali bangunan apartmen dimusnahkan. Setelah 4 hari berada di Madinah, kru berita RTM dikejutkan dengan kejadian hujan di kota Madinah. Walaupun ia merupakan perkara biasa di Malaysia, namun di kota Madinah ia merupakan keajaiban yang jarang berlaku. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.08 minit pagi tadi ketika kru RTM sedang bersiap untuk bersarapan. Hujan berlaku dalam tempoh hampir 2 minit. Kadangkala reda seketika dan kemudian hujan kembali. Menurut penduduk, kali terakhir berlaku hujan di kota Madinah ialah kira-kira 3 bulan lalu dan tempoh paling lama ialah 10 minit.
Kejadian hujan ini juga telah menarik perhatian orang ramai yang keluar bangunan untuk melihat hujan. Pada hari biasa, purata cuaca di Madinah kini mencecah 44 darjah Celsius. Tabung Haji memperkenalkan 2 lokasi tambahan dalam program ziarah tahun ini, iaitu lawatan ke Masjid Ijabah dan Masjid Jumaah di Madinah. Ia sebagai inisiatif baru Tabung Haji bagi menambah pengalaman dan juga pengetahuan jemaah haji. Perkara itu dinyatakan Pengurus Bimbingan Haji Madinah Haji Muhammad Razali Zakaria dalam satu sidang media di Madinah. Sebelum ini, para jemaah haji hanya melawat dan bersembahyang sunat Masjid Kuba, Masjid Kiblatain, Masjid Tujuh, Makam Syuhada Uhud selain Masjid Nabawi. Yang pertama, kita ziarah Masjid Ijabah dalam laluan yang sama. Kemudian kita tambah dengan ziarah ke Masjid Jumaah, di mana tempat tersebut merupakan tempat pertama umat Islam mengerjakan sembahyang Jumaah. Katanya kedua-dua masjid berkenaan terletak berhampiran Masjid Kuba. Sebanyak 10 buah bas disediakan bagi setiap program ziarah yang membabitkan kira-kira 400 jemaah. Dalam pada itu, para jemaah haji juga akan sentiasa diberi bimbingan menerusi taklimat ziarah dari bilik ke bilik dan menyediakan ruangan khas untuk pertanyaan. Selama 8 hari berada di Madinah, mereka akan ditempatkan di Hotel Al-Haram dan Movenpick yang terletak kira-kira 100 meter di belakang Masjid Nabawi. Perkembangan bola sepak Piala Malaysia. Pendahulu kumpulan A, Pahang kembali berpijak di bumi nyata selepas mengalami kekalahan pertama semalam. Juara bertahan itu dikejutkan Felda United 3-2 di laman sendiri sekaligus menyaksikan The Fighters merampas kedudukan teratas daripada Pahang. Di Stadium Darul Makmur Kuantan, tuan rumah Pahang gagal mengekalkan kedudukan teratas kumpulan A. Bagaimanapun, skuad bimbingan Zainal Abidin Hassan 2 kali di depan apabila pemain sayap lincah kebangsaan Argo Pinaden meledak gol pertama perlawanan pada minit ke-17. 5 minit berselang, kubu Pahang roboh buat pertama kali apabila pemain import Felda United Edward Junior Wilson menjaringkan gol penyamaan. Selepas rehat menyokong Tok Gajah kembali ceria apabila Matthias Ruben Conti menjaringkan gol kedua untuk Pahang dalui 2-1. Namun Edward Junior Wilson sekali lagi mengikat kedudukan 2 sama menjelang minit ke-64. The Fighters memastikan rekod kebal Pahang di laman sendiri lebur apabila Kapten pelawat Muhammad Syukur Adan menjaringkan gol kemenangan Felda di penghujung perlawanan. Kemenangan itu meletakkan Felda United di tangga teratas kumpulan A dengan 7 mata, sementara Pahang kedua dengan 6 mata. Di Kuching, tuan rumah Sarawak gagal mengutip mata penuh selepas tewas 1-2 di tangan Kedah. Sang Helang Merah membuka tirai gol pada minit ke-30 menerusi Muhammad Farhan Roslan hasil hantaran lintang pemain import Nam Kong Wong. Sarawak menyamakan kedudukan menerusi Ryan Allen Griffith. Namun impian untuk mengutip 3 mata penuh musnah apabila Jose Franco Gomez menyumbat gol kedua Kedah menerusi sepakan percuma. Terengganu pula terpaksa berhempas pula sebelum mampu mencatat kemenangan tipis 2-1 ke atas Perak dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Hanya selepas 30 minit beraksi, barulah sang penyu berjaya melalui jaringan Abdul Manaf Mahmad. Namun 2 minit berselang, Perak menyamakan jaringan hasil rembatan Muhammad Nasir Basharuddin. Anak-anak buah Abdul Rahman Ibrahim bernasib baik menjaringkan gol kedua menerusi Muhammad Nur Farhan Muhammad minit ke-50 untuk menamatkan saingan dengan kemenangan 2-1. Saingan kumpulan C menyaksikan tendukan Amri Yahya hasil tendangan sudut minit ke-13 memberikan Harimau Selatan gol pertama di Stadium Bandaraya. Tak sampai seminit, kelekaan pertahanan tuan rumah Pulau Pinang dihukum lagi apabila Syafiq Rahim menjadikan kedudukan 2-0 buat JDT. Selepas itu, Luciano Figueroa mengejutkan penjaga gawang Pulau Pinang, Gigi Venaden, namun jaringan dibatalkan akibat offside. Selepas rehat, Harimau Kumbang kembali memperkemaskan jentera serangan. Hasilnya, pemain import tuan rumah Lee Ji Hun berjaya merapatkan jurang minit ke-65 untuk kedudukan 2-1. Namun seminit kemudian pemain gantian Pereira Diaz mengukuhkan kemenangan JDT dengan jaringan ketiga untuk membawa pulang 3 mata berharga. Sementara itu, Gergasi Pantai Timur Kelantan mengekori rapat Harimau Selatan Johor Darul Ta'zim setelah menewaskan ATM 3-0 di Stadium Shah Alam malam tadi.
Gol pertama hadir pada minit ke-51 separuh masa kedua hasil jaringan Francis Forquido. Ketua pasukan Muhammad Badri Razi menambah derita ATM dengan gol kedua pada minit ke-60 sebelum menutup perlawanan dengan jaringan ketiga pada minit ke-89. Kelantan kini di tangga kedua kumpulan C dengan 6 mata, 1 mata di belakang JDT. Sementara itu, Selangor dan PDRM dilihat dua pasukan yang bakal ke suku akhir selepas masing-masing mencatat kemenangan dalam perlawanan ketiga kumpulan D malam semalam. PDRM paling cemerlang apabila mengekalkan rekod tanpa kalah selepas membenam T-Team 4-1 di Paroi. PDRM sudah berada sebelah kaki ke suku akhir apabila mencatat kemenangan ketiga di laman sendiri. Juara Liga Perdana itu hanya memerlukan 12 minit untuk di depan apabila penyerang berasal dari Sarawak, Bobby Gonzalez meledak gol pertama tuan rumah. Enggan berpuas hati dengan satu jaringan, The Cops menambah derita pelawat dengan gol kedua menerusi pemain import Maldives Ashfaq Ali di minit ke-23. Dua lagi gol menyusul di babak kedua, sekali lagi menerusi Bobby pada minit ke-66 dan Charles Chad D'Souza pada minit ke-83. Gol tunggal T-Team disumbangkan pemain import Rwanda Jimmy Mulisa pada minit ke-86. Hari ini, seluruh negara sekali lagi diselubungi suasana duka apabila kumpulan kedua jenazah mangsa tragedi MH17 selamat tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA. Bagi kaum keluarga mangsa nahas itu, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Namun semuanya sudah tersurat di Lauh Mahfuz. Inilah dugaan dari Yang Maha Kuasa dan sebagai insan biasa, kita harus menerimanya segala ketentuan ilahi ini dengan redha dan sabar. Dengan itu, saya akhiri dengan Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.